Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator di atas persoalan yang sangat bernas sebentar tadi. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Cawangan Negeri Terengganu kerana sudi memilih saya sebagai salah seorang panel dalam forum kali ini. Sebuah forum yang berada di bawah tajuk Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas 2. Bagi saya ini adalah sebuah topik yang sangat-sangat baik untuk kita bincangkan, melihat kepada stigma masyarakat yang melihat Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan satu institusi kehakiman yang berada pada kelas kedua. Jadi perkara ini perlu diperbetulkanlah. Walaupun saudara panel kita yang pertama tadi telah mengatakan bahawa dia bersetuju dengan statement ini, tapi saya ingin mengetengahkan dan mengemukakan beberapa alasan mengapa saya kurang bersetuju dengan pernyataan yang telah diberikan. Sebelum tu, yang belum mengenali diri saya, nama saya Muhammad Zikri bin Zulkifli dan saya merupakan wakil UNIZA untuk forum pada kali ini. Jadi sebelum kita menerangkan, sebelum kita dengar argumen-argumen yang saya akan keluarkan mengapa saya tidak bersetuju dengan penyataan Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua, adalah elok untuk kita berkenalan dahulu apakah itu Mahkamah Syariah dan apa pula peranan mahkamah ini di dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia secara umumnya. Jadi Mahkamah Syariah ialah sebuah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut kepada bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Maka kalau kita mempelajari, kalau mungkin ada yang sedia maklum bahawa dalam kita punya sistem perundangan, ada dua sistem perundangan. Yang pertama adalah sivil dan yang kedua adalah syariah. Jadi setengah masyarakat merasakan bahawa sivil ini lebih tinggi daripada Mahkamah Syariah sehingga meletakkan status Mahkamah Syariah di Malaysia adalah sebuah institusi kehakiman yang berada pada kelas kedua. Jadi perkara ini perlu diperbetulkan supaya tidak menimbulkan salah faham yang lebih besar pada masa yang akan datang. Dan kenapa kita perlu perbetulkan, maka saya akan bincangkan selepas ini. Jadi apakah peranan Mahkamah Syariah ini? Jadi peranan Mahkamah Syariah kepada kita adalah, pertama sekali, Mahkamah Syariah ini dia berfungsi untuk mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada mahkamah bagi menjamin setiap Muslim agar patuh dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menjalankan pentadbiran agama Islam dan Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam. Yang ketiga, melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam. Keempat, menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan dan keruntuhan agama. Bahkan Mahkamah Syariah juga adalah sebuah tempat untuk menyelesaikan masalah keluarga. Seperti yang kalau kita tengok dalam berita adalah seperti nikah, kahwin, penceraian, talak dan sebagainya. Yang keenam, menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat dan lain-lain perkara mungkar, yang mana kita tak bincangkan perkara ini dalam mahkamah sivil, melainkan hanya kepada Mahkamah Syariah. Yang ketujuh, membantu serta menyelesaikan pembahagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan seperti wasiat ini dalam kaedah faraid dan sebagainya. Yang ke-8, bertugas sebagai penasihat-penasihat jika diminta oleh kerajaan selain daripada badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi penerangan berkaitan dengan agama, kekeluargaan dan sentiasa berdakwah sepanjang masa. Yang ke-10, yang menjadi salah satu bentuk titik perbezaan antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah adalah Mahkamah Syariah menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Maka kalau kita tengok kenapa kita perlu bincangkan topik ni di atas peranan-peranan tadi, melihat kepada peranan Mahkamah Syariah bukan sebuah mahkamah, bukan sebuah institusi kehakiman yang mempunyai taraf yang rendah daripada Mahkamah Sivil, melainkan dia mempunyai statusnya yang tersendiri. Maka kalaulah bukannya Mahkamah Syariah ini dipertahankan ataupun dimuliakan setanding dengan Mahkamah Sivil, maka kita akan melihat status agama itu seolah-olah direndahkan. Maka ini adalah argumen saya berdasarkan enakmen akta dan juga kes-kes terdahulu untuk menolak penyataan berikut yang menyatakan bahawa Mahkamah Syariah di Malaysia ini adalah mahkamah kelas 2. Yang pertama sekali, Mahkamah Sivil tiada bidang kuasa ke atas Mahkamah Syariah. Pada Jun 1988, pindaan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan telah dibuat melalui Akta Perlembagaan Pindaan 1988, Akta 704
yang memperuntukkan mahkamah sivil tidak lagi mempunyai bidang kuasa berkenaan apa-apa yang mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa terhadapnya. Okey, perlembagaan telah meningkat taraf dan memberi kuasa eksklusif, kuasa eksklusif kepada mahkamah syariah tanpa perlu campur tangan daripada mahkamah sivil. Nazrin Muslim menyatakan implikasi pindaan kepada perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan melalui pindaan ini, percanggahan antara mahkamah tinggi dengan mahkamah syariah boleh dielakkan kerana mana-mana perkara yang boleh dibawa ke mahkamah syariah, mahkamah tinggi tidak lagi mempunyai bidang kuasa di dalam perkara-perkara tersebut. Itu satu. Menyatakan secara langsung bahawa mahkamah sivil, mahkamah tinggi tidak boleh campur tangan di dalam hukuman ataupun kes-kes mahkamah syariah. Yang kedua, bidang kuasa eksklusif mahkamah syariah dan pengasingan kuasa. Pindaan perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan telah memberikan pengasingan kuasa di antara institusi kehakiman sivil dan syariah yang sebelum ini mahkamah sivil bebas untuk campur tangan dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah menjadi badan yang bebas dan eksklusif dalam menjalankan urusan penghakiman tanpa perlu skeptikal kepada campur tangan mahkamah sivil. Pengasingan bidang kuasa ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik undang-undang di antara mahkamah sivil dan syariah. Kalau kita lihat bagaimana perkara ini mampu memberikan impak adalah di mana setiap keputusan yang dijalankan oleh hakim mahkamah syariah tidak lagi perlu skeptikal kepada berkemungkinan akan ada campur tangan daripada mahkamah sivil. Maka hukuman yang dijatuhkan akan lebih murni dan akan lebih baik kerana kita tidak perlu memikirkan adakah akan ada campur tangan, akan adakah percanggahan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Maka di situ akan meningkatkan mutu dan juga keunggulan mahkamah syariah itu sendiri. Yang ketiga, konflik undang-undang sivil dan syariah yang masih berterusan. Bidang kuasa eksklusif yang diberikan kepada mahkamah syariah tidak sepenuhnya dilaksanakan kerana terdapat beberapa keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah telah dicabar kesahan penghakimannya oleh mahkamah sivil, seperti dalam kes Tioh Eng Huat lawan Kadi, Pasir Mas dan Anno 1990. Mahkamah Agung telah memutuskan bahawa agama bagi mereka yang berada di bawah umur 18 tahun ditentukan oleh ibu bapa atau penjaga walaupun mahkamah syariah telah mengesahkan keislamannya. Dalam kes In Resusi Tioh, Mahkamah Tinggi telah bersikap tegas dengan menyatakan pemelukar Islam bagi gadis yang berumur 17 tahun 8 bulan adalah tidak sah kerana perkara 12/3 dan 4 menetapkan seseorang yang berumur di bawah 18 agamanya di bawah 18 tahun agamanya akan ditentukan oleh ibu bapanya atau penjaganya. Begitu juga dalam kes Indira Gandhi, anak perempuan Muto lawan Padmanathan, anak lelaki Kristian. Mahkamah Tinggi pun telah mengambil pendekatan bahawa mahkamah sivil boleh membuat keputusan yang berkaitan dengan hak jagaan anak bagi kes pemelukar Islam oleh si suami dengan memberikan hak jagaan anak kepada isteri-isteri yang masih beragama Hindu. Walaupun keputusan ini telah dibuat oleh mahkamah syariah, namun diputuskan bahawa mahkamah sivil masih mengakas bahawa ia mempunyai hak untuk mengubah keputusan mahkamah syariah. Walau bagaimanapun, kes ini telah diperbetulkan oleh mahkamah rayuan dengan mengakaskan bidang eksklusif mahkamah syariah selepas lebih 25 tahun pindaan perlembagaan dibuat. Yang keempat, kenapa saya tidak bersetuju dengan penyataan bahawa mahkamah syariah merupakan mahkamah kelas 2 di Malaysia adalah kerana pengiktirafan penghakiman terhadap kuasa eksklusif mahkamah syariah dan penafian kuasa eksklusif. Bidang kuasa eksklusif mahkamah syariah yang diberikan melalui perkara 121/1A Perlembagaan merupakan pengasingan kuasa di antara mahkamah sivil dan syariah. Bagi merealisasikan bidang kuasa ini, pengiktirafan kehakiman perlu diberikan oleh mahkamah sivil terhadap semua penghakiman yang dibuat oleh mahkamah syariah supaya tidak berlaku lagi sebarang campur tangan atau konflik penghakiman ke atas bidang kuasa mahkamah syariah. Beberapa keputusan mahkamah sivil yang telah dibuat selepas berlakunya pindaan pada perkara 121/1A Perlembagaan menunjukkan terdapatnya pengiktirafan kehakiman diberikan ke atas bidang kuasa mahkamah syariah terhadap perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi, kenapa kita perlu perbetulkan stigma ini adalah kerana bila mana perkara ini diteruskan dengan stigma bahawa mahkamah syariah merupakan mahkamah kelas 2 di Malaysia, maka dia akan menyebabkan status kekuatan dan juga keunggulan mahkamah syariah itu jatuh sedikit demi sedikit sehingga akhirnya jatuh secara total. Maka kenapa kita perlu perbetulkan adalah supaya pertama menjernihkan pemikiran masyarakat mengenai kedudukan mahkamah syariah sebagai sebuah mahkamah yang mempunyai kelasnya yang tersendiri dan bukannya mahkamah kelas 2 seperti yang sering disalah-anggap oleh masyarakat. Yang kedua, mengangkat martabat mahkamah syariah di Malaysia. Tindakan memperlekeh mahkamah syariah langsung tidak mencerminkan kefahaman masyarakat mengenai amalan dui perundangan ini di Malaysia. Kedudukan institusi kehakiman syariah dan sivil ini mengandungi kuasa yang tersendiri dalam bidang kuasa masing-masing. Begitulah juga dalam aspek pelaksanaan hukum sebat. Masyarakat harus memahami wujudnya perbezaan kaedah dan mekanisme hukuman sebat yang berada pada mahkamah sivil dan juga pada mahkamah syariah.
Masing-masing mempunyai cara dan juga kaedah masing-masing. Maka tak perlu kita mengatakan bahawa mahkamah sivil lebih baik, lebih tinggi kedudukannya daripada mahkamah syariah. Ketiga, melahirkan masyarakat yang memandang tinggi terhadap mahkamah syariah sebagai salah satu bentuk institusi perundangan yang hebat di Malaysia, sehingga mampu melahirkan minat yang mendalam dalam diri generasi baru untuk berkecimpung dan melibatkan diri dalam sektor kehakiman, terutamanya mahkamah syariah. Jadi keputusan saya selepas saya memberikan argumen, melibatkan fakta, melibatkan akta, enactment dan sebagainya, jelas bahawa saya tidak bersetuju sama sekali mengenai penyataan bahawa mahkamah syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas 2, kerana mahkamah syariah bukanlah satu institusi seperti mana yang dinyatakan. Sebaliknya ialah satu institusi yang mempunyai kedudukan tersendiri, malah telah wujud sebelum wujudnya sistem kehakiman sivil lagi. Sehubungan dengan itu, apabila mahkamah syariah menjatuhkan hukuman atau memberikan apa-apa perintah yang berada dalam bidang kuasanya, ia seharusnya dihormati oleh kesemua pihak. Jadi kesimpulannya, kita seharusnya meletakkan institusi mahkamah syariah di satu tahap yang dihormati, kerana di sinilah hukuman berkaitan syarak dilaksanakan dan di sinilah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala ditegakkan. Jadi kalau kita tidak mengangkatnya, siapa lagi? Cadangan saya, para pemerintah sepatutnya memperbanyak usaha-usaha mengangkat martabat mahkamah syariah dalam misi memperkenan dan membawanya lebih dekat kepada rakyat. Selain itu, pihak-pihak universiti dan pihak pengurusan di peringkat IPT sepatutnya menyokong dan menggalakkan mahasiswa mempelajari dan mengkaji lebih mendalam mengenai mahkamah syariah agar timbul minat untuk mempelopori dan melibatkan diri dalam institusi kehakiman syariah pada masa hadapan. Dan yang terakhir, masyarakat seharusnya menyokong apa sahaja aktiviti ataupun promosi tindakan kerajaan dalam usaha memperkenalkan mahkamah syariah dengan lebih terperinci kepada umum, serta kita juga perlu mengambil tahu mengenainya agar dapat melahirkan masyarakat yang tidak asing dengan mahkamah syariah di negara kita, bahkan mampu mempertahankannya dari campur tangan luar. Jadi saya rasa itu saja pandangan saya. Saya telah menyatakan apa itu mahkamah syariah. Kita juga telah bercerita pasal kenapa mahkamah syariah itu bukan mahkamah kelas 2, dan kita tengok juga kesan kenapa kita perlu mempertahankannya, dan akhir sekali kita juga dah ada beberapa cadangan yang saya telah kemukakan. Maka saya rasa cukup sekadar itu, dan insyaAllah saya kekal dengan pendirian saya bahawa saya tidak bersetuju dengan pernyataan itu, walaupun ada beberapa panel yang telah bersetuju. Maka saya hormati pandangan mereka, tapi itulah pandangan peribadi saya, dan saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum.